Tan Sri Yang Di-Pertua, soalan nombor 2. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyedari berlakunya kesulitan dan kelewatan mahkamah membicarakan kes-kes yang melibatkan kanak-kanak. Selaras dengan konvensyen mengenai hak kanak-kanak dan mengambil kira kepentingan dan kebajikan kanak-kanak, Kementerian telah mengadakan perbincangan dengan Ketua Hakim Negara bagi mencari penyelesaian kepada isu kelewatan mahkamah membicarakan kes-kes tersebut, dan berdasarkan kepada perbincangan tersebut adalah didapati bahawa kelewatan membicarakan kes kanak-kanak melibatkan banyak pihak dan bukan pihak mahkamah semata-mata. Dalam hubungan ini, perbincangan dan kerjasama dengan agensi-agensi yang terlibat seperti Jabatan Peguam Negara dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) juga telah diadakan bagi membincangkan isu-isu berbangkit termasuk kes-kes kanak-kanak lewat dibicarakan. Untuk maklumat yang berhormat, Kementerian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat juga mempraktikkan prosedur kerja yang sistematik berdasarkan MSISO 9001 tahun 2000 dan piagam pelanggan jabatan yang menetapkan penyediaan laporan akhlak dalam tempoh 7 hari sebelum jatuh hukum, dan laporan perlindungan disediakan dalam tempoh sebulan sebelum perintah dikeluarkan. Penyediaan laporan berkenaan mengikut tempoh masa yang ditetapkan membolehkan kes-kes tersebut sedia dibicarakan pada bila-bila masa yang ditetapkan oleh mahkamah. Sekian, terima kasih. Tan Sri Speaker, apakah ini dasar baru Tan Sri Speaker boleh 3 orang menyoal? Soal tambahan macam Tan Sri kata tadi. Yang saya katakan kami tadi, memang mengalu-ngalukan dan terima kasih Sri Gading. Yang saya sebut tadi itu memandangkan soalan pada hari ini yang cuba untuk dijawab Timbalan Menteri dua soalan, satu soalan daripada Rembau. Kan beberapa hari yang lalu saya telah nyatakan bahawa kalau ada soalan yang dijawab oleh Menteri pada pagi di mana soalan itu 2, 3 atau lebih, saya benarkan 3 soalan tambahan. Itu sebabnya. Sila, Datuk Gading. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kematian adik Aliyah Aiman berumur 3 tahun dipercayai mati, didera, dirogol dan diliwat amat menimbulkan kekecewaan dan kesedihan orang ramai. Tapi yang orang ramai nak tengok, apakah kementerian akan buat bagi menghentikan kejadian sedemikian berulang kali berlaku? Yang Berhormat tadi memberi jawapan bahawa ada perbincangan diadakan, piagam berlanggan. Tapi yang orang ramai mahu tengok adalah tindakan, perubahan. Yang NGO yang terlibat dengan kerja-kerja melindungi kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan dan seksual atau rogo telah berjumpa dengan kami dan mengeluarkan ketidakpuasan hati mereka. Contohnya, Tan Sri Yang Di-Pertua, seorang mangsa rogo berumur 9 tahun, kes 3 tahun masih belum dibicarakan. Dan seorang mangsa yang didera kanak-kanak, dia perlu melalui temu tugas 9 kali, Tan Sri Yang Di-Pertua. Pertama kali polis, lepas tu di hospital emergency sekali lagi ditemu tugas, lepas tu di dalam ward doktor temu tugas, lepas tu psikiatris, pediatrik, pegawai kebajikan, pekerja kebajikan, pegawai penyiasat dan gynecologist. Jadi ini semua telah menimbulkan, menambahkan trauma kepada mangsa kanak-kanak. Jadi yang saya tahu, apakah Yang Berhormat akan mengambil tindakan untuk memastikan bahawa kanak-kanak yang menjadi mangsa ini tidak perlu hidup dalam keadaan trauma sedemikian, dan keadilan diberi kepada mereka dan ahli-ahli keluarga mereka. Tindakannya yang orang ramai nak lihat, bukan hanya Yang Berhormat Menteri meluahkan kesedihan saja dan meminta mahkamah menjatuhkan hukuman maksimum. Itu tidak memuaskan hati. Jadi saya mohon jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat dari Batu Kajar. Tuan Yang Di-Pertua,
Sebenarnya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat amat prihatin dan akan prihatin terhadap peningkatan dalam kes-kes penderaan dan keganasan terhadap kanak-kanak serta kejadian kehilangan kanak-kanak juga. Oleh itu, pengubalan satu dasar khusus untuk melindungi kanak-kanak adalah satu keperluan bagi memastikan semua pihak menyedari bahawa aspek melindungi kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama. Dan dengan adanya dasar perlindungan kanak-kanak negara dan juga plan tindakan perlindungan kanak-kanak negara yang baru-baru ini diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri, kita telah pun bekerjasama dengan semua pihak yang berkenaan supaya kita dapat selalaskan dan mengutamakan aspek perlindungan kanak-kanak daripada pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi. Dan dasar perlindungan kanak-kanak adalah bertujuan untuk memastikan setiap kanak-kanak mendapat perlindungan daripada pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi. Dan dengan adanya plan tindakan, kita juga akan memperuntukkan program dan tindakan yang perlu dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam jangka masa tertentu, iaitu jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Selain itu, pemantauan dasar kanak-kanak negara dan plan tindakan kanak-kanak akan dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Jabatan Kebajikan Masyarakat melalui pelaporan secara berkala kepada Majlis Perundingan dan Penasihat Kanak-kanak Kebangsaan. Dan untuk meningkatkan lagi perkhidmatan dan juga jaga kebajikan kanak-kanak, kita telah pun mengadakan satu tarian NO, iaitu 15999, yang mana orang awam mereka boleh buat perhubungan atau beri tahu kepada kementerian. Dan dengan Utatan Menteri menjawab. Biarlah perempuan sama perempuan gaduh. Kalau tak mau dengar jawapan Menteri seperti begitu, tutup telinga. Dan mengenai Orang lain mau dengar. dan Sila teruskan Menteri. Dan mengenai masa panjang yang diambil oleh pihak polis atau agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam siasatan itu, saya rasa mungkin ini tidak di bawah kuasa kita. Walau bagaimanapun, kita selalu akan berbincang dengan pihak-pihak yang berkenaan, dan selepas kita diumumkan oleh pihak polis dengan ikut peruntukan di bawah Akta Kanak-kanak, kita akan bertindak dengan seterang-merta. Sekian, terima kasih.